والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atsmin bil khair amma ba'. Orang Ansar risau dilarang berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memuliakan orang-orang Ansar dengan mendampingi orang yang mereka cinta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kampung halaman mereka timbul rasa enggan mereka untuk melepaskan baginda ke negeri lain, kerana bimbang terhalang daripada terus mendapatkan nikmat dan kemuliaan yang besar itu. Semalam kita dah baca satu tajuk tentang kegembiraan golongan Ansar bila didatangi oleh Rasulullah SAW di dalam peristiwa hijrah. Bila dah Rasulullah sampai ke Madinah, bergaul, berkawan dengan mereka, lalu mereka tak nak lepas pula Rasulullah pergi ke negeri-negeri lain, tempat-tempat lain untuk berhijrah. Kerana terlalu sayang, mereka tak membenarkan Rasulullah ni meninggalkan mereka. Sampai macam itulah hubungan yang begitu erat antara golongan Ansar dengan Rasulullah. Perkara ini dapat dilihat menerusi riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Mekah. Jadi bila beberapa tahun berada di Madinah Munawwarah, Rasulullah pergi ke Mekah. Beberapa kali sama ada di dalam Fathul Makkah, pembukaan Mekah, ataupun pergi menunaikan umrah. Jadi mereka ni bila Rasulullah nak pergi ke Mekah ni, takut Rasulullah lekat di Mekah pula. Sebab di Mekah ni tempat kelahiran Rasulullah. Dan Rasulullah lekat duduk di Mekah ni, kod-kod ini kelahiran, kerusingan yang dilahirkan daripada kalangan penduduk Madinah ni, kod-kod Rasulullah tak balik pula ke Madinah. Tak nak berpisah dengan Rasulullah sampai macam tu. Semoga Allah beliau berkata Rasulullah SAW berangkat menuju ke Mekah, baginda mengangkat Az-Zubair. Semoga Allah meridai beliau. Jadi kalau kita tengok uslub ataupun kaedah terjemah buku ini, bila dia sebut nama sahabat, dia kata semoga Allah meridai beliau. Jadi kalau tak terjemah dia sebenarnya, bila sebut sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, itulah terjemah, maksud daripada terjemah ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ajar adab kita, bila kita sebut sahabat radhiyallahu anhu kan, kalau ramai, kalau mufrad seorang radhiyallahu anhu. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi uslub ataupun kaedah terjemah kitab ni pun dibuat macam itulah. Bila sampai sahabat, semoga Allah meridai beliau. Dia kata semoga Allah meridai beliau sebagai komandan salah satu sayap pasukan, dan Khalid juga salah satu daripada panglima perang, ketua peperangan. Di dalam sesuatu operasi peperangan ini dilantik Zubair, dan juga kadang-kadang dilantik Khalid Al-Walid. Semoga Allah meridai beliau sebagaimana komandan sayap satu lagi. Abu Ubaidah, semoga Allah meridai beliau, pula diangkat sebagai komandan pasukan berpejalan kaki. Pasukan ni ada berkuda, satu rombongan berkuda, satu rombongan berjalan kaki. Jadi sama ada berkuda, berjalan kaki ni semua dia ada ketua masing-masing yang dilantik oleh Rasulullah. Jadi sebab di dalam sesuatu peperangan ataupun sesuatu usaha, sesuatu tindakan, di dalam menyampaikan dakwah Islamiah ini, dia mesti ada strategi. Sebab itu hukama menyebut al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak mempunyai strategi, dia akan dapat ditewaskan oleh kebatilan. Orang yang sesat yang mempunyai strategi, demo boleh menang, Islam boleh kalah.
kalau tak ada strategi. Jadi Rasulullah ni di dalam dakwah dia, di dalam peperangan, semua dengan penuh strategi. Kalau kita tengok dalam peperangan Uhud kan, Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah. Rasulullah kata menang kalah dengan turun. Jadi sebagian sahabat ni tak tahan tengok ghanimah di bawah bukit Uhud tu turun. Ramai turun daripada duduk atas bukit. Akhirnya kalah. Sedangkan kemenangan itu di hujung jari dah. Nak menang dah. Peringkat pertama menang. Tapi tak ikut arahan Rasulullah. Jadi Rasulullah ni bila dia ada peperangan ni, ada peperangan yang besar yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, dan ada satu peperangan yang kecil yang dia utus-utusan, dia lantik ketua. Sama ada yang dipimpin sendiri ataupun dia utuskan orang lain jadi panglima perang, Khalid al-Walid ke, Ubaidah bin Jarrah dan sebagainya, dia atur macam ni kena buat macam ni. Dia atur strategi peperangan. Sebab itu walaupun orang Islam memiliki bilangan yang kecil nak dibandingkan dengan orang kafir di zaman Nabi, kebanyakan peperangan orang Islam menang. Sebab apa? Strategi. Itu kita tengok bagaimana ya di strategi yang disusun, diatur oleh Rasulullah. Semoga Allah meredai beliau. Pula diangkat menjadi komandan pasukan pejalan kaki. Mereka masuk ke dalam lembah sementara Rasulullah berada di Mekah. Lanjut Abu Hurairah. Abu Hurairah meneruskan bicaranya ataupun penerangannya. Baginda memandangku seraya berkata, maknanya lalu bersabda, wahai Abu Hurairah, aku pun menjawab, aku penuhi panggilanmu. Maksudnya, ya wahai Rasulullah, apa hajatmu? Apa maksudmu? Apa arahanmu kepadaku? Wahai Rasulullah, baginda bersabda, janganlah ada yang jumpa aku melainkan orang-orang Ansar. Maknanya bila pergi ke Mekah ni, sebagaimana yang kita ketahui, Mekah ni tempat musuh. Dan mereka halau Rasulullah sehingga Rasulullah dan para sahabat lari ke Madinah kan. Jadi nak balik ke Mekah sudah tentu orang Mekah tarang. Taram ni tahu taram. Dendam duk tunggu bila Rasulullah nak balik. Balik Muhammad ni memang kena tangkap, memang dibunuh. Tapi oleh kerana jumlah yang terlalu ramai, semalam dah kita sebut 500 orang pergi ke Mekah tu. Dia orang dah tak wani dah. Dulu 230 orang. Bolehlah orang Islam pada masa tu dibuli, diperlakukan oleh orang kafir. Ini jumlah yang begitu ramai, mereka pun kalau lawan pun mereka rasa memang kalah. Jadi Rasulullah kata jangan siapa-siapa jumpa aku melainkan orang Ansar je. Menunjukkan apa? Dia bagi satu kemuliaan pada orang Ansar. Orang lain jangan jumpa. Orang Ansar. Dia suatu kemuliaan yang yang Rasulullah bagi kepada golongan Ansar. Sabda baginda lagi, sehingga kalian berjumpa denganku di Safa. Safa dan Marwah kan. Bila kita nak nak sa'i kan, kita naik atas bukit Safa tu, kita pasang niat kan. Kita pasang niat situ, lalu tu kita pergi sa'i. Sampailah 7 kali kita antara Safa dan Marwah. Kata Abu Hurairah, kami terus berangkat pergi. Tidak ada seorang pun dalam kalangan kami yang ingin membunuh pasukan musuh, melainkan dia melakukannya. Maknanya kalau siapa-siapa yang kacau Rasulullah, ganggu Rasulullah, halang Rasulullah, memang Ansar ni nekat nak bunuh orang tu. Tiada seorang pun musuh berani menentang kami. Tak berani lah masa tu, kerana bilangan orang Islam tu ramai. Kemudian Abu Sufyan datang berkata, Abu Sufyan ni siapa? Sebagaimana yang dipaparkan di dalam sejarah, dia di antara kepala kafir yang duk susun strategi, merancang nak bunuh, tangkap Rasulullah, halang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Sufyan ni, kalau kita tengok dalam sejarahnya, akhirnya dia masuk Islam walaupun dia sangat benci kepada Rasulullah. Masa dia kuat tu memang dia lawan lah. Bila Rasulullah pergi ke Mekah, setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah tadi, dah jadi takut. Dia kecut perut, susah hati sebab penyokong Rasulullah pada masa tu dah ramai. Akhirnya dia masuk Islam. Wahai Rasulullah, binasalah Quraisy. Dia kata, binasalah Quraisy. Tiada lagi Quraisy selepas hari ini. Orang Quraisy yang duk lawan Rasulullah ni hari ni dia kata habis lah. Memang lenyap lah. Akan disapu oleh puak-puak muhajir, puak-puak Ansar ni. Puak-puak Ansar ni datang dengan satu jumlah bilangan yang ramai. Mereka takut Ansar ni orang yang baik, akhlak mereka mulia. Kalau mereka tidak diganggu, tidak disentuh, mereka tak akan balas. Cuma yang mereka nekat tadi, kalau siapa-siapa yang sentuh Rasulullah, nak ganggu Rasulullah, jadi kalau nak cuba nak mencederakan Rasulullah, mereka akan bertindak.
Lalu Nabi bersabda, sesiapa yang masuk berlindung di dalam rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Wa man dakhala ila dari Abi Sufyan fahuwa aminun. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas, ada yang kata Ibnu Abbas, ada yang kata Abbas yang bisik dekat kepada telinga Rasulullah. Rasulullah kata, wa man dakhala baitahu fahuwa aminun. Siapa-siapa yang masuk rumah dia, dia tidak diapa-apakan, tak akan dibunuh. Kalau masuk di rumah ibadat, di tokong dia ke, kuil dia ke, gereja dia ke, tak akan diganggu juga. Lalu sahabat sebut kepada Rasulullah, tambah satu lagi, siapa-siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan, dia tidak akan diganggu, tidak akan dibunuh, tidak akan dicederakan. Sebab Abu Sufyan ni, dia ketua Mekah, di antara orang pemimpin Mekah. Bila dia diberi perhormatan, dia rasa semangat. Dia rasa dia dihormati walaupun berbeza agama. Dia dimuliakan. Lalu akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, siapa isteri dia? Ingat dalam sejarah, siapa isteri kepada Abu Sufyan? Dan siapa anak Abu Sufyan? Saya ingat. Isteri dia namanya Hindun. Di dalam hadis yang sahih, Hindun jumpa Rasulullah. Setelah dia masuk Islam, Abu Sufyan ni terkenal dengan kedekut. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syuhun. Semalam kita sebut perbezaan antara syuh dengan bakhil. Apa beza? Ingat tak ya? Syuhun apa makna syuh? Semua perkara. Kalau bakhil, maknanya syuh, dalam semua benda dia kedekut. Bakhil, dia kedekut. Orang Melayu semua terjemah bakhil kan. Bakhil mungkin duit dia kedekut, tapi makanan ke, pakaian ke, dia tak kedekut. Kadang-kadang duit dia kedekut, tapi kalau dia orang nak pinjam pakaian dia ke, kenderaan dia ke, buah-buahan dia bagi lah. Itu dipanggil apa dia? Bakhil. Bakhil di dalam suatu bab, suatu sudut, dia tak bakhil dalam benda-benda yang lain. Tetapi syuh ni dalam semua benda dia bakhil. Jadi Hindun ni yang merupakan isteri kepada Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah bahawa dia kata Abu Sufyan ni kedekut, dia tak bagi belanja yang mencukupi aku dan juga anak-anak. Boleh tak aku ambil duit dia? Curi duit suami. Rasulullah kata boleh, untuk keperluan kamu dan anak-anak kamu. Ni kata-kata Rasulullah ni jadi fatwa Rasulullah. Boleh isteri boleh ambil duit suami kalau suami tak bagi nafkah. Tapi jangan ambil lebih. Keperluan RM20 ya, dan tam 300 nak beli baju raya lah. Apa itu baju raya lain dekat raya esok beli. Jadi maknanya ambil sekadar keperluan je. Keperluan harian ataupun bulanannya berapa? Ambil curi sekadar tu je. Kalau suami tak bagi nafkah. Itu jawapan ataupun fatwa Rasulullah kepada Hindun. Jadi zuriat mereka siapa? Tak ingat ya? Itulah Muawiyah bin Abi Sufyan yang duk berlawan dengan Sayyidina Ali tu. Ini lah, kita tak kena tahu sejarah. Sebab Syiah buka cerita ni. Kan ada cerita kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah kan. Hindun ni kan dia belah dada, dikatakan dia belah dada Sayyidina Hamzah. Dia belah dada Sayyidina Hamzah ni, dia gigih hati Sayyidina Hamzah ni. Maknanya keras, liat, pejal, dia tak mampu nak kunyah. Lepas tu dia mujahidin Islam di dalam peperangan Uhud, dia potong telinga, dia potong hidung, dia buat rantai, lalu disakut, dibagi kepada tentera-tentera kafir. Gambaran yang dikemukakan di dalam sejarah, Hindun ni cukup jahat dan kejam. Bapa saudara Nabi dia makan hati. Bila orang kaji sejarah, patutlah Muawiyah ni jahat. Mak ayah dia pun munafik. Mak ayah dia pun jahat. Jadi dapatlah zuriat Muawiyah lawan, ada krisis dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali betul semua dalam semua bab. Muawiyah salah. Sebab ukuran dinilai di situ. Padahal cerita ni tak betul. Memang Hindun pernah jadi kafir. Abu Sufyan pun
kafir tapi dah jadi masuk Islam, mereka baik. Sebab tu sahabat radhiyallahu anhu wa radha'an. Jadi nak menggambarkan bagaimana satu keluarga ni perangai dia jahat. Sampai bila kita baca dalam buku-buku sejarah, sebut Muawiyah memang jahat. Sebab mak dia, ayah dia jahat. Dia lawan Sayyidina Ali tak pelik eh? Sebab memang jahat. Kita tengok. Kita telah membuat, bila kita terpengaruh dengan buku-buku sirah yang tidak bertapis ini, kita telah melontarkan suatu tuduhan fitnah kepada para sahabat. Sedangkan Muawiyah ni orang yang baik sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Kan Abdullah ibnu Mubarak pernah ditanya, antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, mana paling baik? Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang adil. Cuma tak masuk dalam Ar-Rashidin kerana dia bukan sahabat. Khalifah Ar-Rashidin ni keempatnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai Rashidin al-Mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia bukan sahabat, tak boleh dimasukkan sebagai sebahagian daripada Khalifah Ar-Rashidin. Itu pendapat sebahagian ulama. Pendapat yang lain ada. Sebahagian ulama kata khalifah ni bukan 4 orang, 12 orang. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Yang tu panjanglah perbahasannya. Oleh kerana tazkirah tarawih ni tak perlu kita panjangkan. Nanti satu masa kita akan dedahkan. Sebenarnya khalifah ni bukan 4 orang, dia 12 orang. Mengikut riwayat-riwayat dalam hadis-hadis yang lain. Okey, kita masuk dalam cerita ni. Jadi siapa-siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia diberi keamanan. Abu Sufyan dia rasa dia dihormati oleh Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam. Sebab tu cara pendekatan dakwah ni macam-macam cara Rasulullah buat. Jadi uslub dakwah yang terbaik adalah uslub dakwah yang telah diketengahkan oleh Rasulullah SAW kerana terbukti kejayaannya. Dengan orang macam ni dia buat. Dengan orang macam ni. Maknanya pendekatan yang tak sama. Pendekatan yang tak sama. Kalau kita borong sama je dalam mendekati masyarakat, mendekati mad'u, orang yang didakwahkan, sebab tu dakwah kita tak berjaya. Dengan orang banking, kita buat cara banking. Patutnya orang yang banking ni kena buat lemah lembut. Dia tak heran kita punya something. Jadi kalau orang yang lemah lembut pula, ada pendekatan yang lain pula. Bukan kata pukul sama je. Sebab tu dakwah kita tak berjaya. Kita tak mengikut uslub ataupun kaedah yang diketengahkan oleh Rasulullah. Orang yang perlu puji, kita kena puji. Nanti puji nanti dia riak pula. Riak dia dengan Allah. Cuma uslub kaedah. Kalau dapat dia dengan pujian itu, dia rasa lunak dengan Islam, dia boleh terima Islam, maka dipuji. Kadang-kadang ada tindakan yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam dakwah ni kadang-kadang berbentuk soalan. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Akhirnya orang terfikir. Macam seorang sebelum orang di zaman Rasulullah ni, orang kafir, sebelum dia jadi sahabat, dia kafir lah dulu. Dia kata aku nak masuk Islam. Tetapi macam mana? Aku nak minum arak. Rasulullah kata, kamu cakap benar. Kamu kena cakap benar. Tak apa, pergi lah. Akhirnya bila dia nak minum arak, dia terfikir, Rasulullah kata, jangan kamu menipu. Nanti jumpa Rasulullah, tak dia tanya, minum arak ke tak minum arak. Memang dia tak marah lagi. Tapi kalau tanya, malu. Akhirnya arak dia tinggal. Tengok pendekatan Rasulullah. Kamu jangan nak menipu. Yang kedua pula, orang yang kaki zina. Dia kata, aku nak masuk Islam, tapi aku tak boleh tinggal zina. Macam mana orang zina dengan isteri kamu, dengan anak kamu, dengan ibu kamu? Kau marah tak marah? Marah, dia kata. Orang lain pun sama. Jadi dia terfikir. Tengok hebat tak Rasulullah. Cara pendekatan Rasulullah ni sangat hikmah. Jadi kembali kepada cerita kita ni. Dia kata apa? Orang Ansar berkata sesama mereka, agaknya laki-laki ini Rasulullah SAW dipengaruhi oleh perasaan rindu kepada kampung halamannya dan rasa sayang kepada sanak saudaranya. Dia mau terlintas dalam hati. Golongan Ansar ni, Rasulullah balik ke Mekah ni, dia pakai duduk Mekah tu ya. Dia tak balik ke Madinah dah. Dia rindu kampung halaman. Rindu saudara mara dia. Dia tak balik lah. Naya lah kita trik ni. Kita berpisah lah dengan Rasulullah. Dia rasa macam tu. Padahalnya itu lintasan. Rasulullah tak. Dia pergi ke Mekah ada tujuan. Dia pergi ke Madinah pun ada tujuan. Sebab Rasulullah dia tak akan buat sesuatu perkara berdasarkan kepada kehendak dia. Dia mesti suatu bimbingan daripada wahyu. Dia buat apa pun atas arahan Allah.
Dah lah orang Ansar kata habis dah trik ni, dia tak balik dah ke Madinah, dia duduk di Mekah sebab tempat kelahiran dia. Sebab memang menjadi kebiasaan lah. Orang kata apa pepatah Melayu kata? Hujan emas di negeri orang kan, hujan batu di negeri sendiri. Kalau tuan-tuan pilih hujan apa? Musim-musim duit tak ada ni kan, musim-musim sesak ni. Kalau duduk ni orang dapat hujan emas. Emas tu kita boleh jual. Balik negeri sendiri hujan batu, tuan-tuan pilih yang mana? Semua tak boleh jawab ya. Nak gambarkan bagaimana rindunya tanah air. Lebih-lebih lagi musim puasa, musim raya. Tuan-tuan ada yang merasa, mungkin ada yang tak merasa. Saya duduk di Pakistan dulu, tahun pertama menyambut raya di Peshawar. Malam pertama raya tu apa dia? Tuan-tuan buat apa sini? Takbir kan? Takbir, rumah ke rumah kan? Sebahagian daripada kawan-kawan kami masuk dalam selimut menangis. Teringat raya, besok raya. Bukan takbir, menangis teringat kampung halaman. Itu baru 1 tahun. Sampai dah bertahun-tahun, saya alhamdulillah hampir 10 tahun tak pernah balik. Tapi tak pernah lah menangis dalam kain selimut. Tetapi kawan-kawan ni majoriti menangis dalam kain selimut. Selimut tu menangis. Kalau tak selimut, orang tengok, apa ni tua-tua menangis kan? Jadi malu, menangis dalam kain selimut tuan-tuan. Teringat kampung halaman. Jadi Rasulullah tak pelik kalau dia teringat. Tetapi dia pergi ke apa dia tadi? Ke Mekah bukan kerana kerana arahan dan perintah daripada Allah Taala. Cuma timbul andaian daripada kalangan sahabat. Dia ke Mekah ni sebab rindu ni. Abu Hurairah melanjutkan ketika itu wahyu turun. Seusai wahyu turun, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang Ansar. Mereka menjawab, kami penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Baginda bersabda, adakah kalian yang berkata agaknya laki-laki ini dipengaruhi perasaan rindu kepada kampung halamannya? Mereka menjawab, benar. Benar baginda. Baginda bersabda, sekali-kali tidak. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku telah berhijrah kepada Allah dan kalian. Kepada Allah dan kalian dan kepada orang Ansar. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian. Dan tempat matiku adalah tempat mati kalian. Patut pun Rasulullah ni kita tengok dia meninggal di Madinah kan. Dia dah nekat lah tu, tak balik dah ke Mekah. Mekah tempat lahir. Tetapi tempat dia mentadbikkan, melaksanakan syariat Islam adalah di Madinah. Sebab tu adanya ayat Quran sebut apa dia? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman damai yang mendapat keampunan daripada Allah. Di Mekah Rasulullah menyebarkan, menanamkan akidah yang sahih 13 tahun. Di Madinah disebarkan syariat Islam. Terlaksanakan hukum syariat ni semasa diberi kesempatan untuk berhijrah ke Madinah. Mendengar itu mereka menghampiri baginda sambil menangis dan berkata, demi Allah, kami tidak berkata sedemikian melainkan kerana kami merasa kikir akan Allah dan Rasul. Kami kikir maknanya kedekut, rasa kehilangan Allah dan Rasul. Kehilangan Allah dan Rasul. Kami tidak mahu kehilangan cinta Allah dan kehilangan Rasul. Nabi pun bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan pengakuan kalian dan memaafkan kalian. Allah Ta'ala maaf. Janganlah susah hati, tak apa. Suatu keterlanjuran. Kerana mereka nak melahirkan bagaimana tingginya kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Jadi kita memang baca sikit-sikit sebab buku ni dia nipis tuan-tuan. Takut apa? Habis awal sebelum raya.